Buat apa tu? Hari ni, cikgu nak kongsi sesuatu. Jom masuk kelas cikgu. Okey. So, dalam persekitaran kata-kata ialah sebuah sajak. Okey, so ada beberapa perkataan yang saya nak kamu tahu maknanya. Okey, yang pertama ialah samudra. Apa itu samudra? Samudra laut, sayang. Yang kedua, mentakrif. Memberi maksud. Okey, lagi ataupun kalau bahasa best dia sikit menakul. Maksudnya berfikir dan memahami. Okey? Apa lagi? Dua je lah yang tak berapa nak awak tahulah, yang lain tu okey je. Okey. So yang pertama, dia mencipta manusia, mengajarnya pandai berbicara. Yang ini kalau untuk yang Muslim kita akan tulis Allah lah, tapi kalau untuk yang bukan Muslim kita tulis je Tuhan, tak ada masalah. So dia mencipta manusia, mengajarnya pandai berbicara. Kalau ikutkan sajak ini, maksud dia sangat direct. Dia tak adalah nak kata susah-susah dia punya maksud tu. Okey, so yang ini saya tulis maksud dulu. Okey, maksud rangkap satu, dia Tuhan telah menciptakan manusia serta keizinan agar mereka pandai berkata dan belajar menerima kehidupan. Okay? Tuhan telah menciptakan manusia dan memberi keizinan. Okay? Ada juga Allah tak beri izin. Maksudnya orang tu tak boleh bercakap. Contoh orang tu bisu. Okay? Tapi mungkin dijadikan orang tu ada nikmat yang lain. Contoh dia lebih pandai daripada orang yang boleh berkata-kata. Tapi sebenarnya kalau dalam Islam, kurang cakap, kurang dosa. Kurang cakap, kurang dosa. Sebab selalu kita kalau cakap, mungkin kita akan menyakitkan hati manusia. Mungkin kita akan menyebarkan fitnah. Okay? So, itu antara kelebihan orang yang tak boleh berkata-kata. Inilah, right? Yang kedua, engkau memberi kami kata-kata dan akal untuk mengucapkannya. So, ini maksudnya ialah engkau beri kami bercakap, berbicara dan juga akal untuk berfikir. Okay? Tuhan mengizinkan kita berbicara dan akal untuk mengucapkannya. Dan menggunakan akal fikiran berkomunikasi. Kami pindahkan mana dari tempat ke tempat, dari zaman ke zaman. Okay. Proses berbicara adalah untuk menyampaikan maklumat serta makna tersirat dari tempat ke tempat, dari zaman ke zaman, tidak kira. Kalau awak tengok dekat dalam Google, maksud dia lain sikit lah. Dia tentang kebijaksanaan, tak payah, jangan tegur jiwa, bertutur mengikut bahasa tempat dan zaman. So maksudnya saya akan berikan maksud yang ada juga dekat dalam buku. Kenapa saya tak tulis yang itu? Okay. Yang pertama, kenapa saya tak tulis yang itu? Sebab dalam ayat saya itu dah menunjukkan dia izinkan kita berkata-kata. Okay? Dan kita kena gunakan akal fikiran. Maksudnya, kalau awak nak gunakan akal fikiran, awak nak berkata-kata tu, awak kena tengok dulu sama ada awak punya perkataan tu menyakitkan hati orang lain ke tak? Awak punya idea tu bernas atau tidak? Awak punya pandangan tu dapat menyelesaikan masalah atau tidak? Awak punya kemarahan tu dapat meredakan keadaan ataupun tidak? Macam tu. Okay? So sebab tu saya tulis menggunakan akal fikiran semasa berkomunikasi. Ada orang yang semasa berkomunikasi dia tak gunakan akal dan fikiran. Maksudnya dia tak pandai berkata-kata. Okay? Dia tak pandai berkata-kata. So maksudnya dia tak sampailah yang dia nak sampaikan tu hanya untuk diri dia. Hanya untuk melepaskan apa yang terbuku sahaja. That's why, sebab tu ada apa? Ada peribahasa cakap siang, pandang-pandang, cakap malam, dengar-dengar. Lebih kurang lah. Okay? Engkau jadikan kami bangsa. Maksudnya Tuhan telah menciptakan manusia dalam berbagai bangsa yang beraneka bahasa. Saya cakap bahasa Melayu. Orang Sikh ada bahasa dia sendiri. Orang Cina ada bahasa dia sendiri. Okay? Rupa fizikal dia pun berbeza-beza. Sebab tu cikgu kata dia menciptakan manusia dalam pelbagai bangsa.
So bangsa kita ada banyak, okey? Dan bahasa kita yang kita tuturkan itu pun tak sama, okey? Berlayar di samudera jauh, mereka turut mengembara. Mereka turut mengembara dan bermastautin di tempat lain untuk dia ada yang untuk mencari rezeki, ada yang untuk menyebarkan untuk pelbagai tujuan lah cikgu tulis seperti perdagangan, keagamaan, penjajahan. Ada banyaklah tujuan dia. Dia nak ambil kekayaan ke apa ke kan dan sebagainya. Sesuai dengan apa pun yang dia nak buat. Kalau nak ikutkan daripada Canton. Canton tu tempat pelabuhan dekat China. Nak datang ke Tanah Melayu, jauh tu. Lepas tu sebab kita ni berada dekat tengah-tengah. So sebab tu Melaka tu maju. Dapat memendekkan perjalanan. Kata-kata yang berselerakan, langit, bumi, laut, gunung, awan, hujan dan pohon adalah persekitaran. Okay? Seperti kami memetik buah-buahan, kami sunting istilah iman. Kami daripada kitab-kitab silam mentakrif tanda alam dan menjernihkan tafsiran. Okey, kata-kata yang berserakan ni. Okey. Musuh alam merupakan tanda kebesaran Sang Pencipta yang penuh dengan makna dan ilmu pengetahuan. Okey. Melalui alam, okey, manusia belajar bersyukur dan memperbaiki kehidupan agar seimbang. Kata-kata mengembangkan pengalaman. Terbentang di semesta alam. Memaknakan kewujudan. So maksudnya ialah percakapan yang kita tuturkan itu dapat menambahkan kita punya ilmu. Dapat menambahkan kita punya keyakinan. Memaknakan kewujudan. So dia akan dapat membuatkan manusia ni lebih menghargai nikmat yang satu ini, iaitu nikmat boleh bercakap tu. Okay? Percakapan yang melontarkan dapat menambahkan pengalaman dan pengetahuan serta mempamerkan kematangan si penutur. Okay, dengan kemahiran kita akan jadi lebih yakinlah. Agak-agaknya, apa temanya sayang? Alah, tema dia sangat direct ni, sangat direct. Kepentingan ataupun kepentingan berbahasa ataupun kepentingan berbicara dan hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta. Betul lah tu. Okay, kenapa awak cakap macam tu? Why? Apa buktinya? Kalau awak tulis macam ni, dia tak dapat makna yang baik. Sebab dalam sajak ni dia cakap Tuhan yang mencipta seluruh alam. Jadi Tuhan juga yang beri keinginan untuk kita berkata-kata, untuk kita bercakap, untuk kita belajar daripada alam ni. Okay? So itu. Okay, kalau dia kata kepentingan berbahasa tu pula, kalau dalam Islam kita memang tahu ayat pertama ialah iqra, bacalah. Okay, bacalah. So dia nak kita sampaikan apa-apa ilmu yang kita ada tu kepada orang lain. Okay. Lepas tu macam biasalah saya akan buat juga persoalan nilai pengajaran. Contohlah yang belakang tu sekali contoh. Okay, daripada maksud yang kamu pelajari tadi tu, apa nilai yang kamu dapat? Bijaksanaan. Nilai kebijaksanaan. Boleh? Persoalan dia apa? Siapa tahu? Aku nak cuba. Persoalan tentang kebijaksanaan manusia dalam mentafsir alam. Pengajaran kita haruslah bijak mempelajari kehidupan daripada ciptaan alam kerana kesirat. Okey, contohnya tadi awak ambil lah makna itu tadi. Saya rasa yang ni tak payah contoh pun sebab kat atas sudah ada saya pandang yang bagi contoh ni. Okey, yang kedua tadi dia kata ialah kesyukuran dia, nilai kesyukuran. Okey, persoalan dengan dia punya pengajaran cuba buat sendiri. Lagi nilai apa yang ada? Kalau awak nak buat nilai keberanian, sebabnya kena berani menjajah, berani untuk ambil risiko cari rezeki pun boleh juga. Cikgu, saya kalau nak buat persoalan tu lebih daripada nilai yang ada boleh tak? Cikgu boleh, tak ada masalah. Awak nak kata
persoalan tentang kepentingan bahasa dalam kehidupan. Boleh. Cikgu, saya nak buat persoalan tentang kekuasaan Allah, kekuasaan Tuhan dalam mencipta alam. Boleh. Boleh, tak ada masalah. Tapi cikgu suka bagi yang senang lah. Awak hafal satu je. Macam tu. Okey. Pengajarannya kita haruslah mempercayai kekuasaan Tuhan yang menciptakan alam yang sempurna dengan dengan kehidupan, dengan tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Yang sempurnalah. Alright, kalau kamu dah siap, persoalan nilai pengajaran. Okey, saya dah ajar kamu bentuk banyak kali. At least awak tahu 5. Tulislah 5 yang awak tahu tu. Bentuk dia. Alah, senang je. Terdiri daripada 4 rangkap. Lagi apa? Berapa bilangan baris, berapa tu, berapa kata. Boleh. Bentuknya bebas ke tak. Okey, ni nada dia nada keagamaan. Nada dia nada keagamaan. Kalau tengok dia punya belakang tu, berbentuk bebas. Ada berapa rangkap, lepas tu baris, lepas tu bilangan perkataan antara berapa hingga berapa. Tulis tu. Tak banyak pun, untuk bentuk sikit je. So, saya pergi kepada gaya bahasa. Okay, ni pun saya serahkan kepada kamu gaya bahasa. Apa yang awak tahu? Paling senang. Yang pertama, apa dia? Imej alam. Ya, betul. Imej alam. Mana imej alam ni? Banyak ni. Langit, bumi, gunung, awan, hujan, pohon. Segala-gala lah imej alam. Okay. Mariam Zara kata repetisi. Repetisi kat mana Mariam Zara? Tempat ke tempat. Zaman ke zaman. Oh, okey. Mariam Zara, repetisi perlu dalam baris yang lain. Bukan baris yang sama. Kalau kat sini repetisi ada. Tapi perkataan ni perkataan kata-kata kat sini ada perkataan ni kata-kata, ni kata-kata. Yang ini repetisi. Dia kena baris lain. Bukan macam ni dengan macam ni, bukan. Kalau dari ni dia sebab dekat depan, so kita panggil dia anafora. Sebab yang ini ada belakang, depan-depan kan, kita boleh panggil dia repetisi. Kalau depan-depan, anafora. Kalau belakang-belakang maksud sama, perkataan sama. Ada tak alam-alam? Saya tak nampak ni. Ada tak yang belakang-belakang? Kalau belakang-belakang kita panggil dia epifora. Ada tak? Untuk epifora tak ada. Okey. Terbentang di semester alam. Besarnya semester alam tu. Semester tu yang out of the galaxy. Ini ialah hyperbola. Kalau alam semester belah kita je, tapi semester alam tu seluruh alam tu. Lagi? Simili. Simili. Mana simili? Seperti kami memetik buah-buahan. Seperti Ya, betul. Lagi? Lupa ya. Ni kata ganda. Cikgu, boleh ke benda yang sama kita pakai untuk untuk gaya bahasa yang berbeza? Boleh. Tak masalah. Kata ganda. Jadi kat situ kata ganda. Lagi, kalau ikutkan kat sini, lagi satu ini ada mentarif ni bahasa Arab. Pulau-pulau ni, pantai-pantai ni. Ni semua kata ganda lah ni. Pulau-pulau, pantai-pantai, itu semua kata ganda. Okay? So, rasa dah tak ada kot. Tidak check. Tak ada lah. Universiti tak ada. Okay. So, itu ialah gaya bahasa. Unsur bunyi. Unsur bunyi senang. Awak punya mata pun boleh buat. Unsur bunyi. Asonansi dia apa? Asonansi ambil huruf A paling senang. Aliterasi ambil huruf G ke paling senang. Unsur bunyi. Yang pertama saya ambil huruf yang susah sikit boleh tak? Selain A. Ada cikgu ni. Ni. U. Ni asonansi. Saya nak ambil huruf G pula. J ada satu. Dua je dah. Cukup dah. N. Ni aliterasi. Dah settle dah. Settle dah masalah awak. Okay. Ada lagi ke? Tak ada dah lah. Tu je habis dah nota kita. Macam mana? Cikgu harap anda belajar sesuatu. Jangan lupa like dan subscribe. Bye.